pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam kita digemparkan dengan satu isu, yaitu serbuan SPRM terhadap Firma Guaman yang mewakili Muhyiddin Yassin, sehingga ia menimbulkan pelbagai persoalan dan polemik dalam politik hari ini. Ada yang coba mempersoalkan tindakan SPRM menyerbu tersebut dikatakan karena melanggar tidak mengikut peraturan, dan ada juga yang mulai bertanya kenapa SPRM menyerbu ke tempat tersebut. Menurut pandangan penganalisis politik, mereka kata mustahil SPRM akan menyerbu suatu kawasan itu tanpa ada petunjuk dan tanpa ada maklumat sebelum itu. Menurut mereka, mungkin penahanan beberapa orang sebelum ini menyebabkan SPRM mendapat maklumat yang mungkin membawa kepada penyerbuan kawasan tersebut. Dan persoalan yang kedua, apa yang dicari sebenarnya oleh SPRM? Namun pagi ini kita digemparkan lagi dengan satu lagi berita pengesahan bahwa dapatkan semula aset 1MDB, SPRM sahkan siasat peguam. Kita tidak pasti adakah ini ada kaitan dengan serbuan semalam atau tidak. Namun demikian seakan-akan ada connectionnya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki telah mengesahkan siasatan berterusan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Yang paling menarik perhatian kita ialah berkaitan dengan aset 1MDB. Aset yang mana milik kerajaan, duit kerajaan, dan melibatkan Najib Tun Razak. Adakah ini akan membawa lembaran baru? Adakah ini akan membawa perkara baru yang lebih fresh kepada kita semua? Sebagai pengikut kepada perkembangan politik Malaysia dan jenayah-jenayah yang ada di Malaysia, saya terkejut dengan pendedahan ini. Ketika dihubungi, Azam Baki berkata, peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Seksyen Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Walau bagaimanapun, Azam Baki tidak menamakan peguam yang sedang disiasat tersebut. Malaysia kini sebelum ini memetik sumber yang mendedahkan bahawa 12 pegawai dari Badan Anti Rasuah itu telah melakukan serbuan terhadap firma Guaman Rosli Dahlan Saravanan RDS pagi kemarin. Sumber itu juga menegaskan Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan peguam utama Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu, dan sebelum ini pegawai penguatkuasa juga cuba menyerbu pejabat Undang-Undang Cetan Jetwani & Co yang juga mewakili Muhyiddin. Dalam mengesahkan serbuan itu, Azam Baki berkata, SPRM menafikan kehadiran pegawainya ke premis peguam tersebut menyalahi mana-mana akta yang berkuat kuasa. Kerana pihaknya mematuhi peraturan serta menyedari privasi antara peguam tersebut dan klien-kliennya, kata Azam Baki lagi. Secara berasingan, sumber lain yang rapat dengan SPRM berkata, peguam yang tidak dinamakan itu didakwa menerima rasuah atau sejumlah wang rasuah yang dikatakan telah dilaburkan dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan tindakan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2021. Pegawai SPRM hadir di firma Guaman hari ini itu untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan, kata sumber itu. Sumber itu berkata, peguam terbabit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Saya ulang sekali lagi, sumber itu berkata, peguam terbabit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk mendapatkan semula aset yang dicuri. Inilah yang menimbulkan tanda tanya besar kepada kita. Kenapa dan apa sebenarnya yang berlaku dengan aset 1MDB? Adakah sudah diperoleh tetapi dilabur semula? Kita pun tak berapa faham tentang plot kali ini. Kita ikuti teruslah apa yang akan didedahkan satu persatu. Untuk rekod, pada tahun 2021, Rosli telah menafikan dakwaan menerima sogokan
daripada penyelesaian RM16.63 bilion Goldman Sachs dengan 1MDB dengan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini daripada pilihan raya PRK Pelanggai yang akan dijalankan pada hari ini. Kita akan ketahui siapa pilihan kepada pemimpin ataupun rakyat di Pelanggai. Adakah Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan BN? Hari ini kita akan ketahuinya, dan dikabarkan pada waktu ini lebih 16,000 pengundi daripada DUN Pelanggai akan memilih wakil rakyat mereka hari ini. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi tanda tanya kita ialah siapakah yang diramalkan menang pada hari ini. Sebelum saya teruskan ulasan pada pagi ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila buat ramalan anda di ruangan bawah komen ini. Siapa yang anda ramalkan akan bungkus dan siapa yang akan menang bersorak. Diramalkan bahwa menurut satu survei yang dibuat oleh IDE, mereka meramalkan bahwa Barisan Nasional akan menang dalam pengundian di DUN Pelanggai pada hari ini. Menurut satu kajian yang dibuat oleh IDE, yaitu Institut Darul Ihsan, mereka meramalkan bahwa DUN Pelanggai akan dimenangi oleh calon Barisan Nasional yaitu Datuk Amizar Abu Adam dari UMNO dan akan memenangi pilihan raya itu hari ini. Mereka meramalkan dalam situasi terbaik Amizar akan memperoleh 2/3 undi, dan dalam situasi terburuk pun beliau akan menang dengan majoriti paling kurang 10% perbezaan undi. Unjuran terbaik bagi Barisan Nasional adalah mengatasi Perikatan Nasional dengan kelebihan 33% undi, dengan jangkaan Barisan Nasional mendapat 64% undi dan Perikatan Nasional hanya sekadar akan mendapat 31% undi, kata IDE dalam satu kenyataan media. Unjuran terendah ialah Barisan Nasional memperoleh 10% kemenangan undi perbezaan dengan Perikatan Nasional disebabkan faktor peratusan turun mengundi dan peralihan undi Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Namun dalam senario ini, Barisan Nasional boleh menang tipis mengatasi Perikatan Nasional. Pusat tersebut meramalkan peratusan keluar mengundi dalam PRK pada kali ini akan menurun kepada 77.1% yang dicatatkan dalam PRU 15 kepada sekitar 65% sahaja. ADE yakin dengan kemenangan Barisan Nasional kerana terdapat 4 daerah mengundi di Pelanggai yang menjadi kubu kuat Barisan Nasional, iaitu Macis, Sungai Gapoi, Telemong dan Sungai Perda. Barisan Nasional mempunyai unjuran kekuatan 3,000 undi daripada 4,999 undi di keempat-empat daerah mengundi tersebut. IDE turut meramalkan persaingan di kawasan Felda, memandangkan terdapat 3 kawasan Felda di Pelanggai, iaitu Sungai Kemasul, Felda Cemomoy dan Sungai Kemahal. Ia mengakui Perikatan Nasional mempunyai kelebihan di kalangan pengundi bawah 40 tahun, tetapi kumpulan pengundi 50 tahun ke atas merupakan penyokong kuat Barisan Nasional. Barisan Nasional juga mempunyai kelebihan, yaitu 51% hingga 71,6% undi di daerah mengundi Kampung Jawi-Jawi dan Sungai Pelanggai. Sekian dulu untuk keputusan terkini. Apa ramalan anda untuk pilihan raya kali ini? Pada pendapat anda, siapakah yang akan menang? Terpulang pada anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata kepada saya dalam konten baru-baru ini, mereka kata itu hanya merapu. Pendapat yang saya lemparkan, mereka kata hanya merapu. Tapi akhirnya apa yang saya cakap akhirnya berlaku dan disokong oleh Presiden UMNO sendiri. Beberapa hari yang lepas saya kata, jangan-jangan
Apa yang dikata oleh Muhyiddin, kononnya ada. Dia mendapat maklumat, kononnya ada beberapa orang ahli Dewan Undangan Negeri daripada Barisan Nasional yang kononnya berminat untuk lompat parti menyertai Perikatan Nasional kalau Perikatan Nasional menang dalam PRK Pelanggai. Saya kata dalam isu itu, saya kata jangan-jangan nanti bukan Barisan Nasional yang pindah, tetapi Perikatan Nasional lah yang akan meninggalkan. Adun-adun Perikatan Nasional pula yang tiba-tiba lompat parti menyertai Barisan Nasional ataupun gagasan kerajaan perpaduan. Akhirnya ada orang kata, merapu. Tapi rupa-rupanya kami sependapat dengan apa yang dilemparkan oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi kata, dia dapat maklumat ada adun ahli Dewan Undangan Negeri Perikatan Nasional di Pahang hendak sertai Barisan Nasional. Kalau Zahid Hamidi dah kata, pasti biasanya di Malaysia ini kabar angin jangan dibuang terus ke tepi. Karena banyak kali dah terbukti di Malaysia ni kabar angin boleh jadi kenyataan. Kabar angin boleh jadi kebenaran. Dan kabar yang benar pula tiba-tiba pula jadi tak benar. Zahid Hamidi pula menyatakan bahawa ada maklumat kononnya ahli Dewan Undangan Negeri dari Perikatan Nasional pula yang mahu menyertai Barisan Nasional. Jadi nak tanya kepada Muhyiddin sekarang lah, siapa sebenarnya yang betul nih? Zahid atau ramalan Muhyiddin Yassin? Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tiada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pahang daripada Barisan Nasional akan menyertai Perikatan Nasional PN jika gabungan itu memenangi pilihan raya kecil PRK bagi Dewan Undangan Negeri Dun Pelanggai pada Sabtu ini. Pengerusi Barisan Nasional itu berkata, sebaliknya, beliau mendapat maklumat bahawa terdapat beberapa adun daripada Perikatan Nasional yang dijangka menyokong kerajaan gabungan Barisan Nasional Pakatan Harapan BNPH di Pahang. Dakwaan 4 adun BN akan sokong PN adalah propaganda mereka. Tapi, kata Zahid Hamidi, kita pun ada maklumat yang diterima. Maklumat daripada dalaman, risikan daripada dalaman yang, kata beliau, sebenarnya ada antara adun daripada Perikatan Nasional, mereka akan bersama-sama kami. Katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional di sini hari ini. Zahid berkata demikian ketika mengulas kenyataan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ceramah di Felda Cemumoy baru-baru ini yang mendakwa ada kemungkinan adun Barisan Nasional akan menyertai Perikatan Nasional sekiranya gabungan itu menang pada PRK Dun Pelanggai. Ahmad Zaid yang juga Presiden UMNO berkata komposisi yang membentuk kerajaan negeri Pahang ketika ini terdiri daripada 16 adun Barisan Nasional dan 8 adun Pakatan Harapan, manakala Perikatan Nasional mempunyai 17 adun. Kata beliau, insya-Allah kita akan kekalkan pelanggai. Jumlah ini adalah lebih daripada mencukupi bagi membentuk kerajaan, katanya lagi. Pahang adalah antara negeri yang belum mengekosakan undang-undang anti lompat parti terhadap adun sejak ia dilaksanakan di peringkat persekutuan. PRK bagi Dun Pelanggai diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun dalam nahas pesawat terhempas di Bandar Elmina Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lepas. PRK pada Sabtu ini menyaksikan pertandingan 3 penjuru di antara calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam, calon Perikatan Nasional Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cinta Malaysia ku. Bye-bye.